الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Besok merupakan 31 hari bulan Ogos dan negara ini menyambut hari kemerdekaan. Secara umumnya Allah jadikan manusia ini sayang kepada tempat yang mana dia lahir padanya, dia membesar padanya, dia mendapat manfaat daripadanya. Cintakan tanah air itu salah satu perkara yang wujud di dalam jiwa insan. Walaupun tidak ada hadis yang menyebut hubbul watan minal iman, cintakan tanah air daripada iman, itu bukanlah hadis yang sahih. Namun mencintai tanah air, cinta kepada tempat kelahiran, cinta kepada tempat seseorang itu membesar, adalah sesuatu yang bukan sahaja ada di dalam diri kita, bahkan ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Mekah mengeluarkan Nabi daripada Mekah, Nabi terpaksa berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nabi menyebut kepada Mekah, ma atyabaki min baladin wa ma ahabbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi menyatakan, alangkah indahnya engkau sebagai sebuah negeri, dan alangkah engkau itu dicintai di sisiku. Jika tidak kerana kaummu mengeluarkan aku daripadamu, nescaya aku tidak ingin tinggal selain daripadamu. Namun Nabi mengambil risiko dalam membetulkan penduduk Mekah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhijrah dan kemudian tinggal di Madinah. Daripada Madinah, Nabi membentuk kerajaan, membentuk kekuatan, dan banyak peristiwa yang berlaku hatta terpaksa bertempur dengan orang Makkah sendiri. Sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya masuk ke kota Makkah yang dinamakan dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Nabi tidak menawannya seperti mana para penguasa yang lain menawan sesebuah tempat. Nabi bukan penjajah. Sebab itu disebut Fath, yakni pembuka, yakni membuka daripada keadaan yang tertutup kepada keadaan yang terbuka, daripada ruang hidayah yang dihalang kepada ruang hidayah yang dibentangkan kepada rakyat jelata. Allah menyebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan Allah dan pembukaannya, yakni Nabi buka kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja,
kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Kamu hendaklah bertasbih memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena Allah itu penerima taubat. Maka Nabi ketika masuk dalam kota Mekah dalam keadaan penuh tawaduk, sehingga diriwayatkan seakan-akan kepala baginda terkena kepada kenderaannya, kena tunduk tawaduk Nabi di atas rahmat Allah membolehkan baginda membuka kota Mekah dan bertasbih, beristighfar di atas kurniaan Allah. Dengan semangat yang sama, orang-orang Islam telah menyambung tugasan Nabi. Wilayah demi wilayah dibuka, yang dinamakan dengan futuhat, yakni pembukaan-pembukaan. Tidak dinamakan dengan penjajahan, kerana Islam tidak menjajah, tetapi ia membuka kota. Maka dibuka kota-kota, sehingga Rom dan Parsi yang besar akhirnya berada di bawah penguasaan umat Islam. Orang Arab, walaupun mereka mempunyai bahasa yang menarik, syair dan puisi yang sangat puitis, dan juga mempunyai penunggang-penunggang kuda yang handal dan pemanah-pemanah yang tepat, namun mereka tidak berjaya membentuk kerajaan dan kekuatan. Setiap kali mereka lalu di bawah wilayah Rom dan Parsi, mereka berada di dalam keadaan ketakutan dan penghormatan yang tinggi kepada empayar-empayar yang besar. Tetapi dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada kota yang lebih kecil daripada Kangar Perlis, Madinah akhirnya menjadi empayar yang besar, menawan wilayah-wilayah. Orang Arab yang tidak boleh menulis dan membaca, yang hanya bersyair, akhirnya mempunyai penulisan-penulisan yang hebat, kutub khanah yang besar, sehingga apabila kerajaan itu membesar daripada Bani Umayyah kepada Abbasiyah, kota Baghdad menyaksikan sebagai kota ilmu yang dahsyat. Darul Hikmah yang merupakan perpustakaan yang besar, yang bukan saja merujuk padanya khazanah ilmu berhubung dengan hal hukum hakam agama, tetapi di dalam berbagai bidang astronomi, fizik, kimia, biologi, dan berbagai-bagai lagi. Sehingga umat Islam, walaupun ada zamannya mengaun ataupun mengutip sebahagian daripada falsafah Greek dan Yunan, akhirnya mereka menterjemahkannya di dalam penulisan mereka dengan pro dan kontranya. Namun khazanah Islam menjadi begitu besar. Hospital Bamiristan yang dibuka dengan perubatan-perubatannya yang mendahului kaum yang lain, sehingga Andalus, buku di perpustakaan Andalus sahaja, sebuah perpustakaan Andalus merangkumi semua buku yang berada di Eropah ketika itu. Demikian empire Islam, demikian umat yang besar, hasil daripada permulaan firman Tuhan, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Umat Arab, bangsa Arab, daripada bangsa buta huruf, tidak berkerajaan, tidak mempunyai sistem, bertukar mentadbir urusan yang besar dan empire yang besar. Negara-negara lain berada di bawah pemerintahan umat Islam. Berbagai-bagai kemajuan teknologi di dalam berbagai-bagai bidang, sama ada pembikinan peralatan yang moden dinisbahkan pada zaman itu. Kemajuan di dalam perubatan, di dalam kimia dan seumpamanya telah mengangkat umat ini. Namun hasil daripada kecuaian mereka, kegagalan mereka,
empayar umat Islam menjadi lemah. Terbentuknya dua ilat, negara-negara yang berpecah, dan sehingga kelemahan demi kelemahan membolehkan mereka itu diserang. Pada zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, ketika itu Rom dan Parsi belum lagi tumbang, tapi Umar bin Khattab telah membuka wilayah demi wilayah. Masjidil Aqsa berada di bawah penguasaan Kristian. Umat Islam mengambilnya. Ketika hari Umar bin Khattab datang daripada Madinah menuju ke Baitul Maqdis dengan seorang pembantunya, pihak Kristian, tentera Kristian yang besar, puluhan ratusan ribu yang telah tewas di tangan orang Islam, dan para sahabat yang menunggu Umar bin Khattab. Pada awalnya mereka melihat Umar, mereka merasa malu apabila melihat khalifah memakai pakaian yang lekeh. Sehingga apabila Abu Ubaidah Al-Jarrah menegur Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat kepada pakaiannya yang tidak sepadan dengan seorang khalifah yang menguasai empire yang besar, Umar bin Khattab memberikan satu kata yang diingati oleh umat manusia, patut diingati oleh umat Arab, seperti yang mana yang disebut oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Inna kunna adhilla qawmin fa'azzana Allahu bil Islam famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Kita dahulunya adalah kaum yang hina, yakni kaum Arab. Allah muliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita, kita akan dihina. Umar bin Khattab membuka Baitul Maqdis, membuat perjanjian dengan Kristian di Baitul Maqdis, sehingga perjanjian itu masih tertulis bagaimana kebebasan beragama yang telah dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Umat Islam menguasainya. Sehinggalah apabila umat Islam itu lemah, Kristian kembali mengambil Masjidil Aqsa. Ketika Kristian mengambilnya semula, 70,000 umat Islam disembelih di sekitar Masjidil Aqsa. Apabila Salahuddin Al-Ayyubi mengambil semula, Salahuddin mengambilnya dengan penuh kemuliaan. Tidak ada Kristian yang disembelih. Hanya tentera yang berperang sahaja yang dihadapi oleh umat Islam. Baghdad juga demikian. Dengan kekayaan, kemajuan yang begitu besar, hasil kecuaian umat Islam, akhirnya Mongol masuk ke dalam wilayah Islam. Perpustakaan yang begitu hebat, bangsa Mongol mengambil semua buku-buku ataupun kebanyakan buku yang ada di dalam Darul Hikmah Baghdad, dimasukkan di dalam sungai Dajlah, sehingga air sungai menjadi hitam, dan mereka menyeberanginya dengan banyaknya tulisan umat Islam. Jika sebahagian tulisan itu tidak hilang, mungkin dunia Islam jauh lebih maju ke hadapan. Tetapi Allah telah menghukum umat Islam di atas kecuaian. Namun akhirnya Mongol yang menakluk umat Islam, hasil daripada jati diri umat ini. Walaupun Mongol telah menjadi penjajah, Baghdad telah dimusnahkan, namun hasil daripada tempoh yang lama, Mongol itu akhirnya menganut Islam. Mongol yang menjadi penjajah kepada wilayah Islam menganut agama Islam. Cucu cicit mereka menganut Islam, sehingga ada empire Mongol yang Islam yang masuk ke benua India dan seumpamanya. Dalam sejarah manusia, biasanya rakyat menganut agama penjajah. Jarang penjajah untuk menganut agama rakyat. Tetapi kerajaan telah tumbang, identiti orang Islam tidak tumbang, Mongol akhirnya menganut Islam. Umat Islam meneruskan kehidupan mereka. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam dan dibuka wilayah yang baru.
sebahagiannya melalui kemasukan pasukan umat Islam bagi menghadapi penjajah pemerintah yang zalim, sebahagiannya melalui dakwah, sebahagiannya melalui perniagaan seperti mana di dalam wilayah, di dalam negara kita. Dengan akhlak para pedagang, negara kita telah menjadi wilayah Islam. Tetapi hasil daripada kecuaian kita, akhirnya umat yang lemah yang berada di Eropah menguasai wilayah-wilayah Islam dan wilayah umat Islam, sehinggalah termasuk negara kita ini berada di bawah penjajahan British. Beberapa penjajah telah masuk ke Indonesia. Bayangkan Indonesia yang begitu besar dijajah oleh Belanda yang begitu kecil di dalam petanya. Jika Belanda ingin datang ke Indonesia, mengambil masa yang begitu lama pada zaman tersebut, ribuan batu jauhnya, mereka datang akhirnya menakluki Indonesia beratusan tahun lamanya. Hasil daripada kesungguhan umat Islam, Allah telah membebaskan wilayah-wilayah ini daripada penjajahan. Namun malangnya, kita mesti bertanya, sejauh manakah kita telah bebas daripada penjajah? Kemerdekaan penjajah telah pun pergi meninggalkan kita. Bagaimanakah yang penting pada masa ini? Bagaimanakah umat Islam mengembalikan identiti mereka sebagai umat? Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah merupakan Tuhan kamu. Hendaklah kamu menyembah, mengabdikan diri kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Pada hari Jumaat ini, marilah kita membanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melazimi selawat yang diajar oleh Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, telaksanaannya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.